Kod 39 pada permulaan kita punya sesi ini, saya telah menerangkan bagaimana jika kita ada suatu array A contohnya, dan bila kita nak cari suatu nilai yang paling besar dalam array tersebut, kita boleh gunakan contohnya di sini max num, dan kita lakukan dengan gelungan for dan sebagainya. Bagaimana di sini kita boleh lakukannya tanpa suatu fungsi. Sekarang ni kita nak pergi pada kod 43 yang mana kita nak gunakan fungsi untuk melaksanakan proses mencari nilai maksimum suatu array. Dalam kod-kod yang sebelum ni, kod 42 contohnya, kita hanya menggunakan elemen kepada array sebagai input kepada fungsi, kan? Namun sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita akan, seperti awak boleh lihat di sini, untuk kod 43 kita gunakan keseluruhan array A sebagai input kepada fungsi find max. Find max di sini. Caranya mudah saja. So kita nak cari nilai maksimum, maksudnya untuk satu array, tak kisahlah panjangnya berapa, tapi di sini kita ada 5 elemen dalam A. Nilai paling besar mestilah ada satu nilai sahaja. Maka di sini find max, bila kita gunakannya terhadap A, terhadap keseluruhan array, kita akan dapat satu nilai yang paling besar, dan nilai paling besar itu apabila dipulangkan kita boleh terus simpan dia dalam max num. So tak ada masalah, sebabnya apa yang kita pulangkan adalah satu nilai, bukan suatu array juga, kan? Dia berbeza dengan yang tadi. Maksud saya, bila kita tambah A dan B, kita dapat C, dan C itu adalah satu array, ada banyak elemen, banyak nilai. Jadinya di sini ada satu nilai. Ada satu nilai, kita boleh gunakan hanya max num sahaja, iaitu max num bukanlah array, tapi max num adalah satu integer. So di sini kita takrifkan seperti biasa, baris nombor 6, kita beri nilai pada array kita. Kemudian kita panggil fungsi tersebut find max, dan kita berikan keseluruhan array A pada find max. Find max akan buat pengiraan, dan hasil pengiraan tersebut akan dipulangkan dan akan disimpan dalam max num. Kemudian kita terus pada baris nombor 9, kita akan pamerkan, iaitu the maximum value is max num tersebut. Jadi sekarang kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam find max. Jadi kita pergi pada baris nombor 3, iaitu function declaration ataupun function prototype. Kita belajar sebelum ni lah. So kita takrifkan find max adalah fungsi jenis integer. Sebab apa? Inputnya semua integer, kan? Jadinya bilangan nombor yang paling besar mestilah integer juga, takkanlah dia jadi nombor perpuluhan, kan? Jadinya tak betul lah. Jadinya kita buat find max int begini. Kita letak kurungan 5, ataupun kita boleh letak, contohnya saya letak B kurungan 5 pun tak ada masalah. Yang penting dia tahu di sini adalah dia adalah satu array dan bilangan elemennya adalah 5 gitu. Apa yang akan dibuat oleh find max adalah kita kena tengok function definition seperti biasa. Kita takrifkan di sini B int sebagai input, iaitu find max ni akan terima array dengan 5 elemen dan namanya adalah B. Jadinya di sini kita takrifkan M. Sebelum ni kita ada max num,
Tapi sekarang ni kita gunakan M. Okey. Jadinya M dia akan ambil unsur yang pertama iaitu B kosong. Okey. Jadi kita start daripada, saya betulkan di sini, I sama dengan 1, yang mana I akan jadi 1, 2, 3 dan 4. Kita akan bandingkan, jika M lebih kecil daripada BI, maka M adalah BI. Kan? Sama dengan apa yang kita telah buat pada kod 39. Cuma namanya sahaja lain. Okey, contohnya di sini M sama dengan B0 bila ataupun B0. Bila di sini kita akan bandingkan M iaitu B0, kan? Adakah M iaitu B0 lebih kecil daripada B1? Okay, ini adalah kes I sama dengan 1. Okay. True or false? Kalau true ataupun kalau benar, maka seperti biasa yang kita dah bincangkan dengan panjang lebar pada permulaan tadi, maka kalau benar, M akan jadi B1. Kalau tak benar, M akan kekal sebagai B0. Okey, saya boleh tulis sikit di sini. Kalau true, if true, maka M equals to B1. If false, maka M adalah kekal sebagai B0. Kemudian I akan jadi 2 pula. Jadi akan bandingkan lagi dan seterusnya. Sama macam apa yang kita dah lihat dalam kod 39 tadi di permulaan. Okey. Cuma yang menariknya adalah seperti biasa kita boleh lihat argument ataupun input kepada fungsi findMax ini adalah A, tetapi boleh ubah ataupun parameter, okay, kepada findMax dalam fungsi ini adalah B. Okay. So, seperti yang kita dah lihat sebelum ni, kita boleh gunakan apa-apa nama pun yang berlainan daripada A. Kita nak guna A pun sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kita mungkin boleh bezakan kalau kita nak lah. Okey, jadi begitu. Okey, jadi perbezaannya adalah kod ni walaupun lebih panjang, tapi dalam fungsi main kita di sini, kod kita sebenarnya ada beberapa baris sahaja. Yang lain pengiraan semua dibuat dalam satu kawasan ataupun teritori yang lain, iaitu function ataupun fungsi findMax itu sendirilah. Okey, dia berbeza dengan kod 39 tadi. Kita ada semuanya di sini, tapi tidak, main ni hanya mempunyai benda-benda yang mungkin kita kata penting sahaja. Okey, kemudian kita try tengok, tak ada masalah, dan kita dapat maximum value is 27 dan ini adalah benar lah. Okey, 27. Okey, anda boleh cuba ubah suai sedikit, tapi untuk find min, maksudnya untuk mendapatkan nilai yang paling kecil dalam suatu array. Okey, sama macam kod nombor 40 jika saya tak silap tadi. Okey, cubalah. Okey, so saya rasa itu saja untuk kod. Kemudian kita pergi pada nota kita. Okey, sedikit saja di sini. Okey, bila kita memanggil when a single scalar, okay, ataupun an array element digunakan sebagai input ataupun argument pada satu fungsi, maka fungsi tersebut hanya dapat nilai saja. Maksudnya dia akan bagi pada, kita tengok pada fungsi kita yang sebelum-sebelum ni, kalau saya boleh tunjukkan, saya dah tak boleh nak cancel kat sini. Mungkin saya boleh yeskan aja. Okey, saya boleh buka semula kod saya. Okey,
Saya boleh tengok contohnya pada kod elemen Y dimension. Okey, kita lihat di sini kita beri pada fungsi find sum sebagai contoh nilai, iaitu mungkin sini A1, B1, maksudnya kalau A1 kita bagi 18 dan 2 kepada find sum. So maksudnya 18 akan diberi pada X dan 2 akan diberi kepada Y. Kemudian 18 akan ditambahkan dengan 2, dapat akan disimpan sebagai C1. Okey. Namun kalau kita tengok pada nota kita, dia teruskan baca, bila kita menggunakan the whole array, okay, the call function is given direct access to the original array. Kan, ini adalah benda yang agak mengejutkan lah untuk kita. Sebab apa? Bila kita berikan keseluruhan, sebenarnya kita bukan bagi nilai daripada dia, kita bagi dia lokasi kat mana fungsi itu. Lokasi kepada array tersebut. Yang bermaksud, bila dah tahu lokasi, fungsi tersebut boleh ubah nilai yang berada dalam array yang kita bahagi lokasinya tu. Okey, kita akan tengok. Kita boleh cubalah. Okey, so kembali pada kod kita tadi. Saya tengok di sini. Okey, kita boleh lihat nanti. Okey, jadinya di sini okey, kita dah lihatlah. Maksudnya di sini sebenarnya fungsi kita find max ni dia boleh tukar elemen yang ada dalam A. Saya akan tunjukkan selepas ni. Maksudnya di sini dia bukan hanya dapat nilai-nilai A dan digunakan dan dipulangkan kepada max 6, tapi dia boleh tukar. Kita akan tengok selepas.